Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua calon-calon SPM 2021. InsyaAllah SPM akan berlangsung pada tahun hadapan bulan 3. Kalau ikut kebiasaannya, kalau tingkatan 5 hujung tahun lah, sama ada bulan 11 . Tapi disebabkan ada wabak coronavirus yang melanda satu Malaysia dan juga satu dunia, jadi SPM kita terpaksa ditunda pada tahun depan. Walaupun waktu dia kalau perkiraan masih lagi lama, sekarang awak dah berada dalam bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3 boleh dikatakan lama lagi kan. Tapi jangan, kalau boleh, jangan abaikan masa yang ada, guna masa itu sepatutnya untuk awak mengulang kaji. Kalau ada apa yang tak faham, bertanya cikgu. Okey, sebelum kita bermula lebih jauh, kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan doa umum kita Al-Fatihah, dan kepada anak-anak pelajar yang bukan beragama Islam boleh berdoa mengikut amalan masing-masing. Okey. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey. Diharap dengan bacaan doa tadi, moga-moga kita dipermudahkan dalam segala urusan dan juga segala urusan awak lah. Sama ada belajar, urusan lain dan sebagainya. Okey, nama cikgu. Okey, nama cikgu, saya Cikgu Mas Jurai Kais bin Cik So. Saya ulang, nama saya Mas Jurai Kais bin Cik So. Okey, akan menjadi guru anda pada hari ini. Cikgu akan dedahkan bahagian B, iaitu kita akan fokus kepada pemahaman umum dan sastra. Okey, pemahaman umum dan sastra. Bukan pemahaman. Bahagian B, soalan pemahaman, petikan umum dan juga sastra. Sebelum kita pergi lebih jauh, suara cikgu jelas ke tak jelas? Dengar ke tak dengar? Jelas cikgu. Dengar Okey, jelas cikgu. Okey. Cikgu tahu semua anak-anak pelajar telah didedahkan dengan soalan petikan umum dan juga sastra. Hari ini cikgu nak cuma kita ulang kaji semula supaya pemahaman awak terhadap soalan ini lebih kuat, supaya kita senang, supaya awak nanti ketika bulan 3 nanti insya-Allah boleh menjawab dengan baik. Okey. Seperti yang maklum, bahasa Melayu ni ada 2 kertas, ada 4 kertas sebenarnya. Tapi hari ini kita akan fokus kepada kertas 2 sahaja. Okey. Kertas 2 sahaja kita akan fokus. Okey, kita akan fokus kepada kertas 2 sahaja, bahagian B, pemahaman, seperti mana yang cikgu cakap tadi itulah. Okey. Ni, pemahaman kertas 2. Seperti yang pelajar-pelajar maklum, soalan petikan ni dia ada 2, petikan umum dan juga petikan sastera. Okey, itu sahaja beza dia anak-anak. Okey, kalau ikutkan bahagian B ni, bahagian pemahaman, dia ada 35 markah. Dan satu lagi soalan nombor 8, soalan rumusan. Yang itu kita tak akan sentuh. Kita akan fokus pada hari ini, kita akan memahami, kita akan cuba mengenal bagaimana bentuk setiap soalan-soalan tersebut. Baik soalan nombor 6 dan soalan nombor 7. Kalau anak-anak perhatikan, beza dia hanya petikan sahaja. Kalau awak perhatikan, okey, bentuk soalan. Bagaimanakah soalan itu dibentuk? Bagaimanakah soalan itu nak menguji calon? Awak nantilah tahun depan. Bagaimana nak, okey. Kalau ikutkan, okey seperti mana yang saya cakap tadi, kertas bahasa Melayu mengandungi 4 bahagian. Bahasa Melayu kertas 1, bahasa Melayu kertas 2, bahasa Melayu kertas 3, bahasa Melayu kertas 4. Setiap bahagian-bahagian ni anak-anak pelajar kena tahulah, kena faham. Tapi hari ini kita akan fokus kepada soalan nombor 6 dan nombor 7 sahaja. Soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 ni, 6 dengan 7, kedua-dua soalan ni wajib ada petikan dan wajib ada bahan lah. Ada petikan, sama ada petikan umum dan juga sastra. Dan untuk makluman awak juga, dalam satu soalan, contoh soalan nombor 6, petikan umum, bahan yang diberikan kepada calon sama ada satu bahan ataupun lebih, terpulang kepada soalan. Maksudnya di sini, jumlah bahan yang dia akan bagi kepada calon tak tentu. Okey? Ini.
jikalau soalan itu mengandungi 2-3 bahan yang disediakan. Dalam soalan nombor 6 dengan soalan nombor 7 tu, kadang-kadang soalan akan uji calon 2 bahan sahaja. Kadang-kadang ada 3 bahan. Okey. Mungkin kita pergi pada sastra, bahan petikan sastra. Mungkin bahan 1 tu puisi. Mungkin bahan 2 tu cerpen. Mungkin bahan 3 tu adalah drama. Itu orang panggil sebagai petikan sastra. Okey, sumber bahan sama ada daripada majalah, surat khabar, internet dan juga buku. Anak-anak pelajar sekalian. Okey, bentuk bahan petikan umum sama ada dalam bentuk berita, dalam bentuk jadual dan juga rencana kebiasaannya. Manakala bentuk bahan petikan sastra, drama seperti mana yang saya cakap tadi, cerpen, prosa tradisional, puisi klasik dan juga sajak. Okey, ni bentuk-bentuk soalan, ni bentuk-bentuk bahan yang akan uji calon. Bermaksudnya di sini segala bahan yang awak dapat, yang awak lihat dalam soalan nanti, okey, dalam soalan apa, tak kisahlah, soalan percubaan ke, soalan yang terdapat dalam buku latihan ke, bahan edaran yang cikgu awak bagi ke, okey, setiap bahan-bahan tersebut calon kena baca satu persatu. Kerana apa? Kerana dalam bahan tersebut terdapat jawapan dia. Okey, kita akan tengok bagaimanakah jawapan-jawapan yang terdapat pada bahan supaya awak boleh ambil jawapan yang terdapat dalam bahan tu dimasukkan ke dalam jawapan anda nanti. Okey, tak apa, kita masuk satu persatu. Ini pendedahan. Cikgu rasa cikgu-cikgu awak dah dedahkan benda ni. Tak apa, kita ingatkan kembali. Okey. Seperti mana yang saya cakap tadi. Kejap slide awak tak berubah lagi ni. Okey, seperti mana yang saya cakap tadi. Okey soalan dia ada 4. Soalan nombor 6, soalan nombor 7, dia ada 4. Dia ada 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman dan 4 Roman anak-anak pelajar. Okey, 1 Roman, dengar sini baik-baik. Soalan 1 Roman, maksud literal. Maksud literal ni bermaksud awak kena tukar perkataan sinonim sahaja. Okey, soalan 1 Roman tak payah huraian. Kalau dalam soalan dia cakap berikan maksud menepati masa. Berikan maksud menepati masa, awak ambil perkataan menepati masa tu tukar kepada sinonim. Menepati apa perkataan seerti dengan dia, sinonim dengan dia, sama maksud dengan dia. Kalau masa, waktulah. Menepati tu apa? Menjaga waktu ke dan sebagainya. Okey, soalan 1 Roman tak payah huraian. Okey, soalan nombor 2 ni pemindahan jawapan. Inilah saya cakap tadi. Jawapan awak dah ada dalam petikan, ambil saja. Soalan nombor 2 ni pun sama, tak perlu huraian. Cuma ambil jawapan yang terdapat dalam bahan 1 ataupun 2. Okey. Manakala soalan nombor 3 dan nombor 4, ini awak kena, ini jawapan anda sendiri. Ini jawapan calon. Dan jawapan awak ni hendaklah menjawab apa yang soalan tanya. Dan jawapan anda jangan bersifat umum, jangan bersifat tergantung. Sekejap lagi kita tengok satu persatu bagaimana bentuk-bentuk soalan ini dijawab. Supaya awak tidak kehilangan markah di bahagian ini. Sayang kalau kehilangan markah di bahagian ini. Okey. Seterusnya kita pergi kepada tak berubah lagi slide awak ni. Sekejap sampai tak berubah lagi ni. Kejap Nana, kenapa dia tak berubah lagi? Yang ini. Okey, jumlah soalan tidak tetap.
Ini yang masalah sekarang untuk soalan format KSSM yang baru ni. Bukan masalah lah, tapi kenapa dia bersifat sebegini, dia tak tetap sebab dia nak menguji calon. Jadi bentuk soalan dia okey. Dia tetap macam 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman dan 4 Roman. Cuma jumlah soalan di sini adalah tidak tetap bergantung kepada bahan anak-anak. Bergantung kepada bahan. Contohlah katakan bahan dia ada satu bahan. Tengok soalan dia dah berubah. Mungkin soalan dia yang bahan dia bagi pada awak, yang petikan dia bagi ke awak, ada setengah soalan 3. Ada setengah soalan 2. Ada setengah soalan 1 saja bahan. Dia tidak tetap. Jadi awak kena berhati-hati. Okey, jumlah markah anak-anak pelajar 25 markah kedua-dua bahan ni. 25 markah, markah cadangan menjawab 30 minit. Markah je lah. Cadangan masa menjawab anak-anak 30 minit sahaja. Ni cadangan 30 minit. Sebab ada setengah calon dia boleh menjawab 25 minit saja bergantung kepada awak. Tapi masa yang dicadangkan 30 minit. Kalau awak boleh buat kurang daripada tu lagi bagus. Bermaksud 15 minit soalan nombor 6, 15 minit soalan nombor 7. Petikan umum dan juga petikan sastera. Tu cikgu baca sekali lagi. Bentuk-bentuk soalan ini tidak tetap bergantung kepada bahan. Apa yang dimasukkan bentuk-bentuk soalan ini tidak tetap, kadang-kadang berdasarkan bahan satu. Maksudnya setiap latihan tu berbeza anak-anak. Okey, setiap latihan tu berbeza, tak sama. Kalau dia ada 2 bahan, mungkin dia akan tanya berdasarkan bahan 1 dan bahan 2. Macam tu. Sebab itulah soalan dicakap kat sini, bentuk soalan ini tidak tetap bergantung kepada bahan. Sebab sebelum ni SPM format lama dia dah tetap. Kalau macam tu lah, tiap-tiap tahun sama je. Tak percaya awak tengok format soalan SPM sebelum-sebelum ni. Cuma yang ni je berbeza sedikit. Jadi awak kena memberi perhatian kepada bentuk soalan permahaman ini. Okey, setakat ni ada soalan? Boleh Okey, kita sambung Kalau cikgu laju, angkat tangan. Cikgu akan perlahankan cikgu punya tempo Okey, paduan menjawab soalan ini. Okey, sila fahami dengan teliti. Ini panduan anak-anak. Setiap soalan, tak kisahlah matematik, sains ke apa ke, dia ada panduan. Panduan ini membantu calon untuk menjawab dengan baik. Jangan kehilangan markah. Yang pertama sekali anak-anak pelajar, semuanya, tolong beri perhatian, baca dan fahami betul-betul arahan, tugasan kehendak soalan. Kehendak atau tugasan ni macam contoh faktor, okey, kesan, langkah, ciri. Itu dia punya tugasan atau kehendak soalan. Apa yang nak awak buat? Nyatakan cara ke, nyatakan kesan ke? Seterusnya, baca, awak dah tahu kehendak soalan. Nombor 2, apa yang perlu awak cari dalam soalan tersebut. Baca dan teliti tema ataupun isu yang dibincangkan dalam setiap bahan. Dia cerita pasal hari raya ke? Dalam bahan tu dia cerita pasal hari raya ke? Jalan raya ke? Pasar raya ke? Walaupun ada 3 bahan, contoh bahan sastera katakan, dia ada syair, dia ada cerpen, dia ada drama. Tiga-tiga ni bahan ni berbeza kan, gaya persembahan dia. Syair macam ni, drama macam ni. Tapi tema masih lagi satu tema. Cuma bentuk bahan saja berbeza. Okey, selepas itu, teliti dan fahami maklumat-maklumat yang terdapat dalam bahan tersebut. Sebab tu cikgu cakap awal-awal tadi, setiap bahan awak kena baca daripada awal sampai habis. Baru awak tahu bahan tu mengandungi apa. Sebab dalam soalan itu, dalam bahan tersebutlah terdapat beberapa jawapan yang awak kena tahu dan kena cari. Okey, yang terakhir sekali, kenal pasti kata kunci. Kata kunci yang terdapat dalam soalan tu, masalah ke, punca masalah, kesan daripada masalah, atau usaha tentang cara untuk menganganinya. Okey, setakat ni boleh anak-anak pelajar. Panduan menjawab soalan ini. Ini salah satu panduan, sebenarnya banyak lagi. Tapi cikgu rumuskan untuk menjawab soalan pemahaman, awak kena teliti betul-betul, baca arahan soalan, baca bahan betul-betul sebelum awak menjawab. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Tiada cikgu. Tiada Okey. Okey, minta tolong catat Okey, kita pergi kepada soalan nombor 1. Ni soalan nombor 1 ni, pelajar-pelajar sekalian. Soalan nombor 1 ni cikgu cakap, kan tak payah hurai. Tukar perkataan sinonim saja. Contoh berdasarkan bahan 1, berikan maksud terbelunggung oleh
mampuan. Maksudnya di sini anak-anak semua, awak ambil perkataan yang merah condong tu kan, awak tukar kepada perkataan sinonim je. Terbelunggu dengan ketidakkemampuan ni apa? Oleh ni kata sendi nama. Okey, dengar sini baik-baik. Kalau dalam soalan tu ada kata sendi nama, macam contoh di, ke, dari, daripada, itu kekalkan. Cikgu ulang, sekiranya dalam sesuatu soalan tu dia minta dalam soalan tu dia minta calon menukar kata sinonim, kata sendi nama, minta tolong kekalkan. Contoh oleh, di, ke dan lain-lain. Okey? Okey, terbelunggu, terikat atau tersekat, ketidakmampuan, ketidakupayaan. Titik. Jadi jawapan anda nanti, ni perhatian kepada semua calon. Di peringkat SPM, kalau awak tak ulangi kata kunci soalan yang ini ni, yang ada dekat sebelah kanan awak ni. Kalau awak tak ulangan yang ni, kemungkinan besar awak hilang markah. Okey? Contoh, maksud rangkai kata terbelunggu oleh ketidakmampuan, kalau awak tak ulangi dalam jawapan awak, awak akan kemungkinan markah bahasa akan ditolak. Jadi minta tolong anak-anak pelajar salin semula yang ini. Okey? Boleh faham? Boleh faham Jelas Boleh. Boleh. Okey. Bermaksudnya di sini tak payah huraian, tukar sinonim saja. Yang sebelah kanan awak tu, yang cikgu garis tu, apa panggil? Ulang semula kata kunci soalan, maksud rangkai kata terbelunggu oleh ketidakkemampuan yang terdapat dalam petikan ialah terikat oleh ketidakupayaan. Titik. Tak payah hurai, kata sendi nama kekalkan. Itu sahaja. Satu Roman. Jelas? Jelas ke tidak? Jelas, Cik. Okey, kalau jelas tak apa. Jangan membazir membuat huraian sebab itu tidak akan dinilai. Itu tak akan diambil markah. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Calon-calon sekalian. Soalan nombor 2 ni pun lubuk markah awak juga tahu. Sebab jawapan dah ada dalam petikan. Okey? Calon-calon SPM semua, nombor 2 ni adalah lubuk emas markah awak yang tidak boleh diabaikan, yang perlu diberi perhatian serius. Sebab apa? Jawapan dah ada dalam petikan. Awak ambil saja jawapan tersebut, pindah ke dalam kertas jawapan awak nanti. Tak payah hurai, ambil sebiji-sebiji saja dalam tu. Okey? Soalan kedua berkaitan dengan pemahaman petikan, kemahiran memindahkan maklumat. Seperti yang saya cakap tadilah, jawapan dah ada dalam petikan. Okey? Calon menyatakan perbandingan antara bahan, biasanya soalan nombor 2 ni dia akan tanya dua ni, kebiasaannya, persamaan dan juga perbezaan. Okey? Cara menjawab yang dikemukakan mestilah diambil daripada petikan anak-anak pelajar. Cikgu kalau saya nak tambah isi lain, jangan. Sebab soalan dia berdasarkan bahan 1, berdasarkan bahan 2. Calon perlu menggunakan bahasa sendiri. Ini seperti mana yang saya cakap tadi, kalau awak nak ambil sebiji dalam apa panggil, dalam petikan tu pun okey, tak ada masalah. Tapi lebih baik gunalah, calon perlu menggunakan perkataan sendiri. Tapi walaupun menggunakan perkataan sendiri, okey, walaupun mempergunakan perkataan anda sendiri, tapi maksud ayat awak hendaklah sama dengan dalam petikan. Tapi kalau tak boleh juga, ambil ialah jawapan yang terdapat dalam bahan tersebut. Okey? So, kalaulah petikan sastra, jawapan tu berada dalam bahan prosa tradisional. Janganlah awak ambil prosa tradisional tu letak dalam jawapan awak pula. Tukar prosa tradisional tu kepada bahasa Melayu baku. Sebab itulah dia cakap kat sini, calon perlu menggunakan perkataan sendiri. Okey? Kalau petikan tu dah memang petikan moden, petikan umum, dah katakan, itu tak ada masalah, awak ambil sebiji-sebiji. Cuma yang masalah petikan tradisional ni, macam sajak, macam puisi, yang itu kena buat dalam bentuk ayat awak sendiri, tetapi maksudnya masih lagi sama yang terdapat dalam bahan. Okey? Okey. Soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 nak belajar. Okey, soalan nombor 3. Soalan kebat.
soalan yang mempunyai elemen kemahiran bersifat arah tinggi, kebat. Okey, calon perlu mengemukakan cara menjawab yang membentuk pendapat sendiri berdasarkan tugasan dan juga kehendak soalan. Okey, yang ini pelajar jawapan dia tiada dalam petikan. Nombor 3 dengan nombor 4, jawapan dia tak ada dalam petikan. Awak kena bagi jawapan anda sendiri. Berapa jawapan cikgu? Berapa ayat cikgu? Okey, dalam satu perenggan, cikgu nasihatkan awak bagi 3. Okey, 3 jawapan yang lengkap. Jangan tergantung. Okey, jangan tergantung ni macam contohlah. Macam ni kalau tergantung, pada pendapat saya, cara mengatasi kemalangan jalan raya ialah dengan mengadakan kempen. Atau awak titik. Dari segi ayat memang betul anak-anak pelajar, tapi dia tergantung. Sepatutnya awak menyatakan kempen apa? Ceramah ke? Kempen melalui iklan dekat akhbar ke? Iklan dekat Facebook ke? Lepas tu kena buat huraian. Kita tengok sekejap lagi Okey. Lepas tu nombor 4 anak-anak pelajar. Okey, nombor 4. Sama juga soalan kebat. Okey. Cuma soalan nombor 4 ni, kebat dia bersifat situasi. Bersifat situasinya biasanya soalan ni. Dia meletakkan awak dalam situasi tersebut. Contoh sekiranya anda selaku rakan sekiranya anda pelajar sekolah, sekiranya anda ketua kampung, ni macam tu. Sekiranya anda pemimpin pelajar, apakah usaha yang anda harus lakukan untuk menarik pelajar supaya belajar secara berkumpulan? Macam tu. Soalan nombor 4, dia meletakkan awak berada dalam situasi tersebut. Bermaksudnya di sini anak-anak pelajar, awak kena tahu awak ni berdiri sebagai apa? Pelajar sekolah ke, guru ke dan lain-lain. Kalau soalan nombor 3, dia kebat juga, tapi dia hanya menyatakan untuk dia bukan meletakkan calon pada situasi tersebutlah. Dia hanya minta pandangan. Bagaimanakah cara-cara mengatasi kes kemalangan jalan raya? Macam tu saja. Bagaimanakah membuat sesuatu bagaimanakah ni soalan nombor 3 bagaimanakah cara memupuk semangat kejiranan? Macam tu saja. Kalau nombor 4 ni biasanya soalan dia, sebagai seorang jiran yang bertanggungjawab, apakah cara-cara memupuk semangat kejiranan? Macam itu. Dia letak awak pada sesuatu watak. Itu beza 3 dengan 4 Roman. Kalau boleh 3 dengan 4 Roman ni bagi 3 jawapan. Okey. Boleh nampak dah gambaran secara kasar tentang soalan nombor petikan umum dan juga petikan sastra anak-anak? Boleh nampak tak? Boleh. Boleh Okey, terima kasih. Kita pergi pada petikan. Okey, terima kasih. Okey, kita pergi pada petikan umum. Kita masuk satu per satu. Okey? Kalau awak nak tanya soalan, tanya je. Jangan risau. Okey? Okey, ni petikan umum anak-anak. Kenapa saya punya slide ni berwarna-warni? Sebab saya nak biasakan awak dalam exam nanti anak-anak pelajar 2 jam ataupun 2 jam setengah awak menjawab. Itu sahaja masa awak nak melukis, nak menulis, nak mencari jawapan. Okey? Jangan membazir masa. Salah satu cara untuk awak mudah mengingati apa yang awak dah baca, kalau boleh highlighter awak tu, tak kisahlah warna-warna apa, guna highlighter yang berwarna-warni tu. Jumpa je isi tanda, supaya bila awak tengah menulis jawapan nanti, awak ingat, okey, warna kelabu ni apa, warna hijau ni apa, warna pink ni apa. Okey, tolong bulatkan. Sebab ada setengah pelajar, cikgu sebelum ni jaga exam SPM kan, cikgu tengok calon-calon dia tu, bila dia dapat kertas exam, dia baca, lepas tu dia jawab, dia tulis, dia tiba-tiba dia terbenung. Dia patah balik kepada soalan. Dia tengok, dia cari balik, dia bersalin. 2-3 minit, dia tengok balik. Dia cari balik. Padahal dia dah baca dah. Bila cikgu perhatikan, kertas dia kosong. Tak conteng apa-apa pun. Jadi nak jimatkan masa satu, tak nak membazir awak berada di sesuatu kertas, di suatu soalan dengan dalam tempoh yang agak lama, tolonglah tanda. Pakai pen yang berwarna-warni. Sebab bila tengok banyak warna kan, awak pun rasa was. Rasa seronok, rasa seronoklah berwarna-warni. Jadi kaedah sebegini, cikgu tengok ada calon lain, dia conteng-conteng, mudah dia cari jawapan. Okey, ni tengok pada bahan. Baca soalan terlebih dahulu Baca arahan soalan maksud cikgu.
Baca bahan 1 dan bahan 2 yang diberikan dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang diberikan dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okey. Dekat sini isunya tentang apa ni? Petikan umum, bahan 1 dia cerita pasal apa? Apa? Dia cerita pasal apa ni? Teknik meja bulat. Teknik meja bulat ataupun teknik belajar secara berkumpulan. Awak baca. Okey. Ni bahan 1 anak-anak belajar. Ini bahan 2. Okey, ini bahan 2. Bermaksud di sini soalan petikan umum, okey. Soalan petikan umum ni sama ada 1, sama ada 2 ataupun 3. Suka hati dia nak letak. Okey, ni petikan umum. Macam cikgu cakap tadi, sama ada diambil daripada segi berita, laporan dan lain-lain. Dipetik dan diubah suai daripada permainan bahasa dan pengajaran oleh Hasan Berseri Budiman, pelita bahasa. Bermaksudnya di sini pelajar-pelajar sekalian, untuk soalan petikan umum dan juga petikan sastra, bahan yang akan diambil, begitu juga dengan rumusan, bahan-bahan yang akan diambil ni bahan yang maksud cikgu ni, bahan-bahan petikan, dia akan ambil daripada Dewan Bahasa, Dewan Pelita, Dewan Sastera. Banyakkan membaca bahan-bahan tersebut. Anak-anak pelajar sekalian, mana tahu awak baca petikan itu timbul dalam peperiksaan nanti, rezeki awak. Banyak buat rujukan di sana. Okey? Awak dah baca petikan, jadinya awak tengoklah kepada soalan dia. Soalan 1. Okey? Berdasarkan bahan 2, berikan maksud cukup penting. Seperti mana yang cikgu cakap tadi, salin semula berdasarkan bahan 2, cukup penting bermaksud, tukar sinonim saja anak-anak. Cukup ni sama sangat ke, amat ke, terlalu ke, sungguh ke, penting, mustahak dan perlu. So jawapan awak nanti berdasarkan bahan 2, cukup penting bermaksud amat mustahak. Itu saja, titik. Okey? Tak perlu hurai. Jelas soalan nombor 1? Jelas Jelas cikgu. Jelas. Okey. Jadi cikgu pesan di sini awal-awal jangan membazir masa bla-bla panjang-panjang. Jangan buat sebab awak tak dapat markah. Malah awak dapat kosong. Memanglah dapat markah tapi kosong, telur ayam. Kalau awak buat berdasarkan bahan 2, cukup penting bermaksud amat perlu kerana apa-apa. Salah. Tu kena ingat. Okey. Kita pergi kepada tip menjawab. Seperti mana yang cikgu cakap tadi. Sekejap. Slide awak tak berubah. Okey. Tip menjawab soalan 1. Ini cikgu dah ulang banyak-banyak kali. Tidak membina ayat yang menghuraikan maksud frasa yang diuji. Jangan. Tolong beri perhatian. Jangan buat. Okey. Yang ini jangan buat. Tidak membina ayat yang menghurai maksud frasa yang diuji. Tolong beri perhatian. Salah. Okey. Kalau boleh, gunakan perkataan yang sepadan yang lebih mudah difahami. Okey. Lebih mudah untuk awak faham. Yang ini salah. Kalau awak buat sudah menjadi keutamaan, dia lain tu. Sedangkan soalan tadi tak ada pun. Okey. Kalau soalan tu ada 2 patah perkataan, contoh tadi kan? Contoh soalan tadi, cukup penting tadi tu, bermaksud awak tukar. Cukup penting lah, tukar cukup tu kepada sungguh, penting kepada mustahak. Tak payah tambah yang ke, tak payah tambah perkataan perkataan lain. Dia jadi salah. Kalau disuruh tukar 2 patah perkataan, 2 patah perkataan lah awak perlu tukar. Cuma ingatkan kembali, jikalau ada kata seni nama tu anak-anak pelajar kekalkan dia. Okey. Cikgu pergi kepada nombor 2. Ini nombor 2 ni seperti mana yang cikgu cakap tadi, merujuk bahan 1, bahan 2, nyatakan persamaan dan juga perbezaan faktor yang menyebabkan kaedah pembelajaran teknik meja bulat dan permainan bahasa kurang dipraktikkan di dalam soalan. Kalau ini nak jawab macam mana? Dia nak 2 ni. Persamaan dengan perbezaan. Macam mana nak jawab anak-anak pelajar sekalian? Macam mana nak jawab? Nak bermula ayat macam mana? Kalau soalan kebat macam ni.
Soalan nombor 2, kebat pula. Soalan memindahkan jawapan dalam petikan. Macam mana? Sorang cepat. Kalau soalan sebegini, uji awak. Nombor 2 Roman. Tak ada siapa nak mencuba? Cuba je, tak apa, salah tak ada masalah. Cepat. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, faktor yang menyebabkan kaedah pembelajaran teknik meja bulat dan permainan bahasa kurang diperhatikan ialah. Okey. Dah betul dah tu. Awak dah betul dah tu. Siapa tadi? Siapa nama awak tadi? Syahir. Syahir? Ya. Betul cikgu sebut. Apa yang Syahir sebut tu betul, tapi ada kesilapan sikit saja. Okey. Anak-anak pelajar, sekiranya soalan keluar sebegini, awak kena jawab satu persatu. Mula-mula awak kena cari persamaan dia dulu. Okey. Selepas awak cari persamaan, awak kena tengok perbezaan dia pula. Bermaksudnya di sini, kalau persamaan bermaksud jawapan samalah. Kalau persamaan, jawapan tu jawapan di antara dalam bahan 1 pun dia ada, dalam bahan 2 pun dia ada. Bermaksudnya di sini dia sama. Okey, cara dia nak menjawab adalah macam ni anak-anak pelajar. Yang ini. Awak nak buat kepala ayat bersama ke merujuk boleh juga. Merujuk bahan 1 dan bahan 2, persamaan faktor menyebabkan kaedah pembelajaran teknik meja bulat dan permainan bahasa kurang dipraktikkan di dalam kelas ialah awak tengok warna hijau ni. Warna hijau ni bermaksud persamaan dia anak-anak. Dalam satu ayat. Sebab sama kan? Dalam satu ayat lah. Jawapan dalam petikan, ambil benda tu letak dalam kertas jawapan anda nanti. Sebab dia sama. Boleh faham? Tulis dulu persamaan. Faham. Okey. Seterusnya, bila dah awak settle persamaan, jawab dulu perbezaan anak-anak. Bila perbezaan, ini adalah satu benda yang lain. Kalau perbezaan, bermaksud adalah sesuatu benda yang lain. Maksudnya jawapan awak kena asing-asing lah. Tengok Perbezaan kedua-duanya pula ialah dalam bahan 1, ni jawapan dia, yang warna kuning ni. Okey. Dah habis bahan 1, pergi pula. Manakala bahan 2, ketiadaan alat dan bahan yang berkaitan. Jangan awak buat dalam satu ayat pula. Persamaan dengan perbezaan ni. Asingkan. Okey. Dan guna penanda wacana, guna kata hubung manakala bagi membezakan bahan 1 dan bahan 2. Okey, nampak tak? Jawapan anak-anak dalam petikan. Sebab tu dia cakap merujuk bahan 1 dan bahan 2. Okey, boleh? Boleh. Boleh cikgu. Yang lain boleh. Okey, ingat jangan hilang markah tahu yang ni tahu, sayang. Cikgu ulang balik, kalau persamaan jawapan dia satu saja sebab dia sama kan? Kalau persamaan jawapan dia satu saja, iaitu ruang bilik darjah terhad. Kalau perbezaan kena ada dua jawapan, merujuk kepada bahan 1 dan bahan 2. Awak kena nyatakan ni bahan ni. Kalau awak tak nyatakan salah. Contoh perbezaan keduanya pula ialah bilangan pelajar ramai dalam sesebuah sekolah dan ketiadaan alat dan bahan yang berkaitan. Kalau awak tak nyatakan bahan mana, salah anak-anak pelajar, kosong terus. Jadi kena nyatakan bahan 1 ni apa, bahan 2 ni apa benda. Barulah jelas jawapan awak. Barulah dapat markah. Okey, sebab itulah cikgu buat warna merah, warna biru supaya cikgu nak awak nampak teknik menjawab dia. Boleh Soalan nombor 2, jawapan dalam petikan. Yang penting ulang kata kunci. Ni. Isi jawapan terdapat dalam petikan. Ni soalan nombor 2 Roman nak belajar. Nombor 2 Roman. Okey. Persamaan. Kejap. Okey. Persamaan. Sesuatu yang sama terdapat dalam kedua-dua bahan. Okey. Manakala perbezaan kelainan maklumat antara, dia ada tanda sempang ni sepatutnya ni. Maklumat antara kedua-dua bahan petikan. Seperti mana yang terdapat dalam jawapan tadilah. Okey.
Setakat ini jelas ke tidak jelas? Jelas. Jelas cikgu. Okey, terima kasih. Okey. Ini soalan nombor 3 kebat. Nombor 3 kebat. Macam cikgu cakap tadi kan, pada pendapat anda, apakah faedah-faedah tersebut? Dalam soalan ni, dia tak letak awak ni selaku apa? Selaku pelajar ke? Selaku ibu bapa ke? Dia umum macam ni sahaja. Jadi jawapan awak, ulang balik dia punya kehendak soalan, bagi dia punya isi. Okey, aktiviti yang dijalankan melalui kaedah pembelajaran abad ke-21 banyak memberi faedah kepada murid. Pada pendapat saya, faedah-faedah tersebut ialah panjang sebenarnya awak punya kalau ikutkan ni. Ada siapa-siapa nak tolong tak? Bagaimana kita nak kurangkan dia punya mukaddimah ni, pendahuluan apa ni? Ayat pembuka dia ni. Daripada aktiviti yang dijalankan melalui kaedah pembelajaran abad ke-21 banyak memberi faedah kepada murid. Pada pendapat saya, faedah-faedah tersebut ialah macam mana kita nak ringkaskan ni? Terus masuk pada pendapat saya. Okey, pada pendapat saya macam mana? Syahid, cepat teruskan. Pada pendapat saya, betul? Macam mana? Pada pendapat saya, faedah-faedah, okey, melalui kaedah pembelajaran abad ke-21 banyak memberi faedah kepada murid iaitu, okey, bermaksudnya di sini anak-anak pelajar, kata kunci soalan awak kena salin semula supaya soalan awak jelas dan tidak tergantung. Cikgu ulang semula Pada pendapat saya, faedah-faedah pembelajaran abad ke-21 kepada murid ialah macam tu. Ni lah dia punya tema yang warna merah ni anak-anak. Pembelajaran abad ke-21 ni, tema soalan tersebut. Okey. Dia punya kehendak soalan, awak kena nyatakan faedah. Faedah ni kebaikan. Lupa cikgu satu lagi. Satu lagi, bahasa Melayu ni banyak sangat soal perkataan sinonim. Macam contoh kebaikan, kepentingan, kelebihan, keistimewaan, kesan positif, implikasi positif, impak positif. Benda-benda tersebut awak jangan pening kepala Sentiasa banyakkan soalan, sentiasa bertanya, sentiasa menjawab supaya awak tidak pening kepala dengan kata kunci yang terdapat dalam bahasa Melayu. Ingat masa PT3 dulu, apakah yang menyebabkan calon PT3, best awak lah. Calon PT3 pening dengan satu perkataan dalam soalan tersebut. Tema okey, tema apa panggil? Tema senang, tapi disebabkan kata kunci tu dia tak pernah dengar, tiba-tiba pelajar tu tak boleh nak jawab. Apa benda? Kalau awak ingat masa PT3 dulu. Perkataan dia berikan uslub yang terdapat dalam petikan tersebut. Uslub. Pelajar tak tahu. Tiba tak boleh jawab. Okey? Okey, soalan nombor 3 pelajar-pelajar sekalian. Ini jawapan dia. Okey. Aktiviti yang cara menjawab kita ubah tadi Ni panjang sangat ni anak-anak pelajar. Pada pendapat saya, faedah-faedah pembelajaran abad ke-21 kepada murid iaitu ataupun ialah murid akan meningkatkan daya kreativiti dalam menyelesaikan masalah. Titik. Okey? Awak janganlah buat murid akan meningkatkan daya kreativiti. Titik. Itu yang tergantung tu. Sebab itulah cikgu daripada awal tadi, kalau boleh yang kebat nombor 3 Roman dengan nombor 4 Roman ni, kalau boleh huraikan sikit pelajar. Dalam ni, dalam ni dalam kata lain dia boleh mengakui huraian tu. Murid akan meningkatkan daya kreativiti dalam menyelesaikan masalah. Kalau saya nak buat contoh cikgu, tak ada masalah lagi okey. Murid akan meningkatkan daya kreativiti dalam menyelesaikan masalah seperti membuat kerja sekolah, membuat kerja sekolah. Maaf tulisan cikgu tak cantik. Macam tu. Sebab apa yang di sini anak belajar? Soalan nombor 3 dengan 4 kebat ni memang dia nak perhatikan calon menjawab dengan teliti, jawab dengan tepat, jangan bagi jawapan yang tergantung. Kalau tergantung, disebab itulah salah satu pelajar dia kehilangan markah. Tengok jawapan nombor 2.
murid lebih berkeyakinan dalam pembelajaran dan berkomunikasi sosial antara pelajar dan masyarakat. Awak tambah huraian lagi. Lagi detail anak-anak pelajar sekalian. Okey. Macam mana nak membuat huraian cikgu? Guna kata hubung anak-anak. Demi, untuk, supaya, kerana. Jawapan nombor 3. Seterusnya, murid lebih menguasai kemahiran teknologi maklumat demi mencapai hasrat kerajaan untuk menjadi status negara maju akan tercapai. Macam itu. Boleh faham? Bagi 3 jawapan kat sini ya. Okey, 3 kebat. 3 kebat anak-anak. Nombor 3, jawapan tiada dalam petikan. Kemukakan 3 isi yang lengkap dan relevan, ayat yang dramatis. Okey, boleh. 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman. Ada soalan setakat ni? Tiada cikgu. Tiada. Okey, terima kasih semua. Ini 4 kebat seperti mana yang saya cakap tadi. 4 kebat. Kumpulan anda diminta untuk menyiapkan tugasan eksplorasi bahasa oleh guru anda dengan menggunakan teknik permainan bahasa pada masa yang telah ditetapkan. Namun tugasan tersebut tidak berjaya diselesaikan. Okey. Soalan dia macam biasalah, dia ada 2 penyataan. Penyataan pertama, penyataan kedua. Okey, perhatikan kedua-dua penyataan. Okey, ini penyataan pertama yang saya baca tadi tu. Okey, ini penyataan kedua. Seperti mana yang saya cakap tadi, 4 kebat dia meletakkan awak dalam masalah tersebut. Dia meletakkan calon turut serta dalam masalah tersebut. Tengok, sekiranya kumpulan anda diberi peluang kedua. Tengok, dia meletakkan awak berada dalam masalah tersebut. Okey? Sekiranya kumpulan anda diberi peluang kedua untuk menyiapkan tugasan yang sama dalam masa yang ditetapkan, cadangkan langkah-langkah untuk memastikan tugasan tersebut dapat diselesaikan. Okey, itu beza 3 dengan 4 kebat. 4 kebat, saya ulang kembali, biasanya soalan dia meletakkan calon dalam situasi soalan. Okey, boleh nampak perbezaan dia anak-anak. Boleh Okey, macam biasa kena bagi 3 jawapan. Okey, kena bagi 3 jawapan. Okey, macam biasa kena bagi 3 jawapan. Ulang kembali kehendak soalan. Sekiranya kumpulan saya diberi peluang kedua untuk menyiapkan tugasan yang sama dalam masa yang telah ditetapkan, langkah-langkah untuk memastikan tugas tersebut dapat diselesaikan ialah kumpulan saya ataupun kumpulan kami, awak kena buat apa? Kumpulan saya akan, betul tak jawapan ni? Kumpulan saya akan meminta maaf kepada guru. Titik. Jawapan ni betul ke tidak? Buruk tulisan saya. Betul ke tidak? Tidak kan? Sebab jawapan ini terlampau umum anak-anak pelajar. Terlampau tergantung. Kalau ikutkan betul, tapi dia akan jadi salah kalau awak jawab macam ni. Kumpulan kami akan meminta maaf kepada guru supaya, tambahlah supaya hubungan kami dengan guru kami akan kembali baik. Macam tu. Tambah huraian sikit anak-anak pelajar. Kalau awak bagi jawapan pendek, maka awak akan hilang. Sama ada awak dapat 0 ataupun 1. Tapi pengalaman saya, memang calon akan dapat 0. Kalau boleh, guna kata hubung. Tolonglah guna kata hubung supaya awak menerangkan kenapa perlu minta maaf. Kenapa perlu hantar kerja. Macam tu. Okey, jadi jawapan dia, untuk awak jawab soalan yang ini, awak kena fahami. Calon-calon sekalian, calon SPM tahun hadapan, calon SPM tahun ni tapi kena ambil exam tahun hadapan,
Untuk penyelesaian masalah, awak kena tahu apakah masalah sebenar. Apakah punca masalah? Okey? Apakah tindakan yang perlu diambil? 3 perkara ni yang perlu awak tahu. Okey? Apakah masalah sebenar? Masalah sebenar, awak tak siap kerja rumah lah. Puncanya kenapa? Mungkin ada dalam pembelajaran berkumpulan awak tu, kawan-kawan awak tak siap ke, dia ada masalah internet dan sebagainya. Apa tindakan yang perlu diambil? Okey, ni salah satu yang dia kena buat anak pelajar. Awak tengok yang warna merah, awak tengok yang warna biru. Di bahagian kuning ni kan. Okey. Awak tengok yang warna merah, awak tengok yang warna biru tu. Yang warna biru tu itulah huraian anak-anak pelajar. Membahagikan tugas kepada setiap ahli kumpulan dengan adil. Titik. Kadang-kadang jawapan tu tak jelas, tambahlah untuk menjimatkan masa. Itu kerelevanan dia. Kenapa perlu ada huraian? Bersama-sama merujuk maklumat di internet. Titik. Ingat, masih lagi tergantung, kena bagi huraian. Bagi menjana idea yang lebih kreatif. Macam tu. Ini cadangan isi ya anak-anak. Kalau awak ada lagi idea yang lagi baik, ada idea yang lagi bernas. Okey, walaupun soalan nombor 3 dengan nombor 4 berdasarkan petikan, maaf. Cikgu buat perbetulan. Walaupun soalan nombor 3 dengan nombor 4 kebat, nombor 3 dengan nombor 4 Roman, jawapan itu datangnya daripada calon, tapi jawapan awak hendaklah selari sekata apa yang dikehendaki oleh soalan. Kalau soalan tanya pasal belajar berkumpulan, awak kena nyatakan jawapan awak belajar secara berkumpulan. Janganlah awak terbabas, awak ceritakan pasal belajar secara bersendirian. Walaupun jawapan awak relevan, betul, tepat, tapi masalahnya awak tidak menepati arahan ataupun kehendak soalan. Itu tolong beri perhatian. Ramai tau calon-calon buat macam tu. Orang minta lain, dia bagi lain. Sayang tak? Jadi cikgu seru calon-calon SPM tahun hadapan, SPM 2021, tolonglah baca arahan dengan teliti. Jangan ulangi kesilapan PT3 hari tu. Jadikan dia sebagai pengajaran dan juga sejarah. Sebab kenapa calon PT3 batch awak ni tak dapat markah cemerlang hari tu, disebabkan dia orang nak lain, dia bagi lain. Sebab tu salah. Kalau ikut jawapan betul, ayat okey, ayat cantik, tapi jawapan dia lain. Macam saya cakap tadi lah. Orang minta pasal belajar secara berkumpulan. Dia bagi jawapan belajar secara individu. Salah anak-anak Tolong baca arahan dengan teliti. Dari tadi cikgu pesan awal-awal, baca arahan dengan teliti, jangan tergopoh gapah. Guna masa yang telah ditetapkan itu. Okey? Meningkatkan cara berkomunikasi dengan setiap ahli-ahli. Inilah kata hubung anak-anak. Untuk, agar, bagi, supaya, demi. Okey. Yang sebelah ni punca. Untuk kita menyelesaikan sesuatu masalah, awak kena tahu punca lah. Contoh, sebab pelajar tak datang kelas. Punca dia, kekangan internet. Kena tahulah cara mengatasi kekangan internet tu macam mana. Beli top up banyak-banyak ke, pergi rumah kawan yang ada internet ke dan sebagainya. Okey. Punca menyebabkan coronavirus makin meningkat. Cara mengatasi, sebelum awak tahu, sebelum awak nyatakan langkah penyelesaian masalah, awak kena tahu punca dia. Punca dia disebabkan sesetengah individu tidak mematuhi SOP. Jadi langkah penyelesaian dia adalah kena memberi hukuman lah kepada yang tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Okey, boleh faham setakat ini? Okey, tip menjawab soalan nombor 4, sama juga beri 3 isi yang relevan dan lengkap. Okey, jangan bagi isi yang tergantung seperti mana yang saya cakap tadi. Memohon maaf kepada guru, titik. Tiba, tak ada apa-apa huraian. Okey. Menyusun gerak kerja, titik juga. Gunakan ayat yang gramatis. Menyusun gerak kerja. Gerak kerja apa? Ayat tidak jelas dari segi maksud, tata bahasa kurang sempurna. Ayat ni anak-anak pelajar kena ambil maklum juga. Dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris sekalipun, memang penggunaan memang markah bahasa diambil kira. Tak kisahlah dalam karangan, rumusan, awak jawab novel, secara dasarnya markah bahasa ataupun tata bahasa akan diambil kira. Jadi pembinaan ayat awak kena teliti, kena jelas, kena
kena berhati-hati anak-anak pelajar. Sebab kalau banyak kesalahan tata bahasa, biasanya pelajar akan tersilap adalah tu. Kadang-kadang tertukar. Daripada, pada, kepada. Yang tu tolong beri perhatian. Ramai pelajar buat silap. Lepas tu juga dalam kalangan masyarakat. Orang sepatutnya dalam kalangan masyarakat. Awak pergi buat di dalam kalangan masyarakat. Dia salah lah tu. Okey? Kita tolong beri perhatian tu. Okey. Petikan sastera. Okey, anak-anak pelajar, kita ada 10 minit lagi. Kalau ikutkan petikan umum dengan petikan sastera sama saja anak-anak. Dia ada 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman dan juga 4 Roman. Cuma yang membezakan kedua-dua soalan ni, soalan sastera ni dia gunakan yang ni. Dia ada syair, tak berubah. Petikan umum cikgu rasa tak ada masalah. Petikan sastera ni. Petikan umum cikgu rasa tak ada masalah petikan sastera. Kenapa cikgu cakap ada masalah? Sebab dalam petikan sastera, tengok tu, rintihan bumi, bahan 1. Ni puisi ni. Okey, ni puisi. Tapi jawapan awak, janganlah awak salin dia punya baik-baik puisi tu. Kena tukar dalam bentuk ayat. Kena tukar dalam bentuk ayat. Janganlah awak ambil rintihan bumi, usia aku semakin lanjut. Kalau aku terbujuk, adakah yang ingin menjagaku? Janganlah. Adakah yang ingin menjagaku? Janganlah salin macam tu anak-anak pelajar. Okey? Lepas tu seterusnya, bahan 2. Bahan 2 ni, ini cerpen. Bahan 3, okey, kalau cerpen dia ada dialog. Ini yang cikgu risaukannya ni. Yang dialog ni, kalau jawapan, tengok ni warna, tengok cikgu tanda hijau, cikgu tanda biru, cikgu tanda warna kuning. Ini adalah jawapan awak. Kalau jawapan itu dalam petikan asal dia dalam bentuk dialog, makanya anak-anak pelajar, bentuk dialog tu awak kena tukar kepada bentuk ayat, dalam bentuk ayat penyata. Okey? Jangan pula awak buat apa maksud ni dalam petikan awak. Itu salah. Okey. Ini bahan 3. Bahan 3 ni punya sajak pula dah. Okey, bahan 3 dia kembali kepada puisi, sajak. Okey. Tengok. Kalau soalan tanya apakah maksud berdasarkan bahan 3, apakah maksud rangkap kedua? Awak nak jawab apa? Jadi sebab itulah awak kena baca perlahan-lahan. Setiap sajak, setiap puisi. Sebab dalam soalan nombor 2 Roman tu, anak-anak pelajar memindahkan maklumat. Sebab saya cakap tadi kan nombor 2 kan jawapan dalam petikan. Petikan sastera ni susah sikit sebab dia menggunakan petikan-petikan macam ni lah. Jadi kena berhati-hati. Awak tengok ni, keindahan negara tercipta dengan tumbuhan subur, laut yang tidak tercemar. Ini maksud saya tadi. Awak kena tukar bentuk-bentuk ini kepada ayat penyata. Okey? Awak kena tukar bentuk-bentuk ayat ni kepada ayat penyata. Janganlah salin. Rangkap 1 ni ada 4 baris ni. Jangan. Okey? Jawapan awak kena berada di sebelah kanan awak ni. Penulis menyeru masyarakat sama-sama menjaga keindahan alam semula jadi untuk warisan generasi masa depan. Okey? Boleh Boleh faham Hati-hati dengan petikan sastera ni. Okey? Okey. Soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Ya Allah. Slide tak berubah cepat-cepat. 12.24 dah sekarang. Kita ada 6 minit lagi. Okey. Slide. Cepatlah bergerak. Kejap anak-anak. Dia tak bergerak lagi. Okey. Soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Ni yang ada depan mata awak ni adalah soalan nombor 1. Sama juga dengan soalan nombor 1 Roman petikan umum. Tak payah hurai. Tukar sinonim saja. Okey. Berdasarkan bahan 1 berikan maksud menjaga adat. Okey. Kalau ikutkan berdasarkan bahan 1 ni, kalau awak betul-betul nak faham, awak kena tengok
bahan satu tu awak kena baca, awak kena faham. Bahan satu tu cerita pasal apa? Okey? Jadinya di situlah kadang-kadang kita akan dapat jawapan secara sepintas lalu. Biasanya menjaga ni memelihara, mengawal, adat ni kelakuan, akhlak. Tukar yang tu saja anak-anak. Menjaga apa ni? Berdasarkan bahan satu, ada D tu Okey. Maksud menjaga adat ialah memelihara kelakuan. Titik anak-anak. Itu sahaja. Boleh faham Dia sama dengan konsep dia soalan nombor 1 petikan umum tadi. Cuma yang ini, nombor 2 ni, yang ini cikgu nak awak tolong beri perhatian sangat-sangat. Okey, nombor 2 ni anak-anak pelajar. Sebab setakat ini calon calon jawapan dia ambil sebiji daripada petikan. Maksudnya dia salin, kalau petikan atau kalau bahan tu sajaklah jawapan dia. Okey, jangan buat macam tu. Kalau boleh bagi jawapan yang lengkap. Okey, kejap. Ya Allah, kenapa tak berubah lagi? Itu anak-anak. Berdasarkan semua bahan, nyatakan kesan-kesan kemusnahan alam sekitar akibat aktiviti manusia. Okey, tengok soalan tadi, perbezaan. Soalan tadi yang kita buat persamaan dengan perbezaan kan? Kalau keluar soalan persamaan dan perbezaan, awak kena asingkan persamaan dia apa, perbezaan dia apa. Okey, kalau perbezaan bahan satu apa, perbezaan bahan dua apa. Kalau dia tanya berdasarkan semua bahan, bermaksud bila semua bahan jawapan dia pun hampir sama. Okey, awak kena bagi 3 jawapan. Ini cikgu cakap ayat lengkap ni. Tukar dialog pada bahan 2 tu, tukar ketika daripada rangkap 1 ataupun baris 1 rangkap pertama, tukar kepada bentuk ayat penyata. Okey, awak tak boleh bagi jawapan seperti mana petikan asal dia. Okey, memanglah jawapan terdapat dalam bahan 1, bahan 2 dan bahan 3, tapi kena tukar dia nak belajar. Terutama tolong beri perhatian prosa tradisional. Sebab apa? Dia menggunakan bahasa dahulu kala, macam contoh adalah perkataan dulu, cikgu lupa tak faham. Perkataan yang dulu kala tu, muka sama juga apa? Siapa ingat perkataan tradisional, perkataan kuno ni? Hatta apa lagi perkataan tersebut kalau boleh tukarkan kepada bahasa Melayu moden. Okey. Okey. Cepat. Ini nak belajar. Berdasarkan semua bahan, kesan-kesan kemusnahan alam sekitar akibat aktiviti manusia ialah okey. Bahan 1 apa, bahan 2 apa, bahan 3 apa. Kena nyatakan ketiga-tiga bahan sebab apa dia nak semua bahan. Okey. Fahami kehendak soalan anak-anak. Okey, ketiga-tiga bahan ni awak kena teliti betul-betul. Okey. Kalau dia cakap berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, bermaksudnya di sini jawapan awak kena nyatakan bahan 1 dan bahan 2 lah saja. Bahan 3 abaikan walaupun dalam soalan terdapat bahan 3. Walaupun dalam soalan dia terdapat bahan 3, tapi kehendak soalan dia nak berdasarkan bahan 1 dan bahan 2 kesan-kesan. Okey? Maka inilah jawapan awak nanti. Okey? Tak bertukar lagi dia. Okey, soalan nombor 3 3 kebat ni anak-anak. Cikgu silap. Okey, soalan nombor 3 kebat. Ni lah cikgu cakap. Mengakibatkan, ya betul lah soalan nombor 2. Soalan dalam petikan kan. Ni lah cikgu cakap. Mengakibatkan kejadian tsunami, mengakibatkan kepupusan pelbagai spesies tumbuhan di dalam suatu hutan, mengakibatkan kemusnahan harta dan kehilangan nyawa, ketulah sekali, menjejaskan keindahan alam sekitar. Macam ni. Tukar kepada bentuk puisi, bentuk sajak, bentuk dialog kepada ayat penyata macam ni. Barulah awak dapat markah yang cemerlang. Okey, kan dia cakap berdasarkan bahan 1, ayat pertama bahan 1, ayat kedua bahan 2, ayat ketiga bahan 3. Sebab kenapa?
berdasarkan semua bahan. Boleh? Jelas? Jelas ke tidak? Jelas Jelas, cikgu. Cikgu. Okey. Soalan nombor 3 dengan nombor 4 kebat ni untuk sastera sama juga anak-anak pelajar sekalian. Pada pendapat anda, apakah kepentingan memelihara hutan di negara ini? Tengok dia tidak meletakkan calon, dia tidak meletakkan anda pada situasi tersebut. Okey? Pada pendapat anda apakah? Dia nak cadangan, dia nak jawapan sahaja. Ini soalan nombor 3 kebat. Okey. Ini jawapan dia. Okey, jawapan dia mengelakkan kepupusan flora fauna yang menjaga keseimbangan ekosistem. Okey, mengekalkan fungsi hutan sebagai kawasan tadahan hujan yang menangkut air hujan secara semula jadi. Ni yang ni. Yang ni pun juga huraian anak-anak. Okey. Ni kerana guna kata hubung ni. Barulah awak ada huraian, barulah awak ada memperincikan jawapan awak. Jawapan awak, isi awak ni. Menurunkan kadar pencemaran udara, titik. Jangan buat macam tu kena tambah lagi kerana. Kenapa kita perlu menurunkan kadar pencemaran udara? Kerana pokok-pokok menyerap gas karbon dioksida. Boleh. Okey? Pilih mana-mana 2 daripada isi di atas. Tapi saya nasihatkan awak buat 3 isi sahaja. 3 lah. Memang dia nak 2 tapi lebih tak jadi masalah. Okey? Boleh pelajar. Ini dalam 3 ayat. Nombor 4 kebat. Nombor 4 kebat. Nombor 4 kebat. Nombor 4 kebat. Tengok. Baca sekejap. Panjang kan? Pada suatu petang, anda sedang memancing ikan di sebatang jalan sungai yang jernih. Tiba-tiba, anda ternampak 3 orang pemuda yang sedang mengangkut beberapa buah tong yang mengandungi cercai. Mereka mencurahkan cercai tersebut ke dalam sungai. Selepas mereka beredar, anda mendapati warna air sungai semakin keruh dan kelihatan beberapa ekor ikan mulai terapung. Anda yakin bahawa cercai tersebut ialah sisa toksik. Sebagai rakyat yang prihatin, bagaimanakah anda dapat membantu untuk mengatasi masalah ini? Okey. Seperti mana yang saya cakap tadi, ni tolong beri perhatian anak-anak. Ni kalau tegas ya. Tolong beri perhatian ini. Dia meletakkan calon, dia meletakkan awak berada dalam situasi tersebut. Okey? Awak kena tahu peranan awak apa. Awak kena tahu watak awak apa. Watak awak rakyat lah. Bila rakyat, kuasa awak apa? Nampak tak di sini? Awak dah tahu peranan awak apa sebagai rakyat. Lepas tu, jawapan awak hendaklah berdasarkan kuasa awak, kemampuan awak tu selaku rakyat. Janganlah awak buat selaku rakyat, saya akan menjatuhkan hukuman pancung kepada pesalah. Tak boleh. Sebab awak tu rakyat saja yang boleh menjatuhkan hukuman pihak berkuasa. Macam tu. Dalam soalan, saya ulangi semula soalan 4 kebat, awak kena tahu watak awak apa, sama ada penguat kuasa, polis, Perdana Menteri, pelajar, ibu bapa dan sebagainya. Tu watak awak dalam soalan tersebut. Okey? Yang kedua, awak kena tahu masalah soalan itu apa. Soalan ni pasal masalah pembuangan sisa toksik. Kan? Okey? Itu masalah, itu tema dia. Lepas tu dalam soalan yang ketiga, awak kena tahu kehendak soalan. Bagaimanakah anda dapat membantu. Itu situasi dia anda. Anak-anak pelajar sekalian. Okey? Supaya awak tahulah. Sama juga dengan zaman PT3 dulu. Orang cakap sekiranya anda pelajar sekolah, apakah cara anda untuk mempelawa rakan-rakan anda supaya mengulang kaji pembelajaran. Ada calon, dia buat sebagai seorang rakan, saya akan menguatkuasakan undang-undang keselamatan di dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Betul ke salah? Selaku pelajar,
untuk menarik minat, selaku rakan yang baik, cara saya untuk menarik minat rakan-rakan saya belajar adalah menguatkuasakan undang-undang belajar secara berkumpulan di dalam Kementerian Pendidikan. Betul ke salah jawapan dia? Salah. Betul ke? Salah kan? Salah. Sebab apa salah? Sebab dia murid. Dia murid, dia pelajar, anak-anak pelajar. Dia murid, awak kena tahu bidang kuasa awak apa. Kalau pengawas sekolah, apa bidang kuasa dia? Kalau ketua kelas, apa bidang kuasa dia? Penolong ketua kelas, apa bidang kuasa dia? Okey, jangan melampaui bidang kuasa yang telah ditetapkan dalam soalan. Kalau rakyat, kita buat laporan, kita boleh mengadakan kempen. Kempen macam mana? Update status ke, jangan buangi sampah ke dalam, jangan buang sampah ke dalam sungai ke. Itu kempen lah tu. Okey, kempen kesedaran. Okey, cara menjawabnya sama juga. Okey, cara menjawab ulang kembali kehendak soalan, bagi 3 ayat. Okey. Okey, apakah masalahnya? Awak kena tahu apakah masalahnya. Okey, apakah puncanya? Barulah awak nyatakan langkah. Okey, ni tik dia senang saja. Sebelum awak menyatakan langkah tuan anak pelajar, sebelum awak nyatakan langkah, awak kena tahu punca dia. Awak kena okey, langkah. Berikan 3 cara mengatasi kes kemalangan jalan raya. Okey, awak nak langkah mengatasi kes kemalangan jalan raya. Sebelum awak nyatakan langkah tu, sebelum tu awak kena menyatakan dia punya punca. Kat rumah awak sering berlaku kemalangan jalan raya. Atau awak pun cakap, awak pun tiba-tiba awak cakap, okay, kita buat kempen kesedaran, memandu secara elok. Tapi still lagi ada kemalangan, masih lagi ada kemalangan. Sebab apa? Awak tak tahu punca. Selepas awak siasat-siasat, rupa-rupanya kenapa berlaku kemalangan, rupa-rupanya depan rumah awak tu, kenapa menyebabkan kemalangan berlaku adalah jalan, kawasan jalan tu banyak berlubang. Jadi puncanya di situ adalah jalan raya berlubang. Jadi cara mengatasinya, membaiki jalan raya yang rosak. Settle masalah. Boleh faham anak-anak pelajar? Kalau awak nak nyatakan langkah ataupun apa-apa cadangan, kena tahu punca dia apa. Okey? Kenapa dapat markah rendah? Kerana malas untuk belajar. Kenapa malas nak belajar? Kerana tiada motivasi. Tiada motivasi, cara mengatasinya, pergi bawa jumpa kaunselor, pergi bersembang dengan rakan-rakan, berjumpa ibu bapa, sentiasa melakukan ibadah. Itu cara dia. Sama juga dengan menjawab soalan SPM ni. Okey. Ini dia. Jawapan dia anak-anak pelajar. Melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa ataupun jabatan alas kita untuk tindakan lanjut. Mengambil gambar individu yang melakukan kegiatan tersebut sebagai bahan bukti untuk membuat laporan kepada pihak berkuasa. Memuat naik gambar sungai yang sudah tercemar di media massa bagi meraih kesedaran masyarakat tentang kesan pencemaran sisa toksik, mengedarkan risalah tentang kepentingan sungai dengan kerjasama NGO tertentu. Okey, ingat anak-anak pelajar. Kalau langkah, apa-apa soalan lah. Langkah kekesan, kena ada pihak. Okey, janganlah awak cakap cara untuk mengatasi kemalangan jalan raya dengan mengadakan kempen. Titik. Okey, mengadakan kempen tu siapa kena buat? Awak ke, masyarakat ke? Cara mengatasi kes kemalangan berlaku, masyarakat hendaklah menghayati kempen kesedaran yang dianjurkan oleh kerajaan supaya kemalangan dapat dielakkan. Macam tu panjang jawapan awak. Jelas. Ada perbuatan, ada siapa yang perlu buat masyarakat. Dia buat apa? Menghayati kempen. Kenapa kena menghayati kempen? Baru jelas jawapan awak. Awak tengok yang warna merah yang saya buat tu. Itulah ada huraian, ada pihak-pihak. Maksudnya, kalau awak selaku individu, ambil gambar. Kalau nak bekerjasama dengan NGO, nak buat apa? Macam itu. Maksudnya, langkah awak di peringkat individu, keluarga, masyarakat dan NGO. Boleh faham Ada soalan? Faham cikgu. Okey. Air sekali. Cikgu pinjam. Kalau ikut dah habis, kita dah lebih telajak 9 minit. Cikgu pinjam sekejap Okey. Kenapa tak berubah lagi ni? Allahuakbar. Yang penting ni lah tak buat cepat-cepat. Sekejap anak-anak pelajar sabar sebelum kita tamat kelas kita. Okey. Ini anak-anak pelajar. Untuk awak, ini cikgu punya cadangan
Untuk awak, kita pergi kepada nombor 4 terus. Kita pergi kepada nombor 4 terus. Untuk awak buat ayat yang lengkap, guna teknik SBAM. Cikgu rasa mungkin cikgu-cikgu awak dah dedahkan ataupun awak dah biasa dengar. Apa itu SBAM? SBAM ni, S ni siapa? Pihak lah. Ataupun subjek. Supaya ayat awak tu lengkap. Okey? Lepas tu BA buat apa? Kalau awak cakap polis, apa polis nak buat? Okey? M, mengapa? Mengapa ni anak-anak? Sebab. Mengapa perlu buat benda tu? Gunalah kata hubung anak-anak agar supaya demi untuk. Barulah ayat awak tu lengkap. Di samping awak tambah dengan penanda wacana. Boleh faham teknik SBAM? S siapa? Pihak ataupun subjek. Okey. BA ni buat apa? Okey. Awak selaku rakyat buat apa? Awak selaku adik buat apa? Okey. M mengapa? Huraian lah. Ini dia punya contoh anak-anak. Pada suatu hari, sahabat anda telah mengadu tentang masalah pembelajarannya yang merosot. Masa yang telah suntuk untuk berhadapan dengan perbezaan besar menyebabkan sahabat anda turut berhadapan dengan tekanan mental. Bahaya tekanan mental. Okey. Kalau ikut kajian yang dilakukan, yang saya baca lah, kalau salah saya minta maaf. Tekanan mental masyarakat Malaysia umumnya bermula pandemik tahun lepas makin hari makin merisaukan. Sebab apalah, banyak tekanan, banyak faktor lah menyebabkan setengah rakyat Malaysia ni mengalami tekanan mental dan emosi. Jadi minta awak kalau ada masalah ke apa, jangan pendam, jangan jangan terikut-ikut dengan masalah tersebut. Cikgu tahu semua orang ada masalah yang berbeza, ada masalah kecil, ada masalah besar. Tapi masalah tersebut kalau ada apa masalah, berkongsi terutama dengan kawan baik, keluarga, adik-beradik supaya masalah awak tu boleh kita selesaikan. Jangan simpan seorang-seorang, takut dia jadi bom. Awak simpan, awak pendam lah sekali, pam, meletup, itu yang bahaya. Okey, ni jawapan awak. Sebagai pembimbing rakan sebaya. Sebagai pembimbing rakan sebaya, itu watak awak. Tengok jawapan dia. Sebagai pembimbing rakan sebaya PRS, cara saya membantu masalah prestasi pembelajaran sahabat saya ialah saya akan membawa sahabat saya mengulang kaji pelajaran bersama-sama. Itu jawapan dia. Agar, itu huraian itu. Segala maklumat pembelajaran yang dipelajari dapat diingati dan aplikasikan. Di huraian. Kenapa perlu buat benda tu? Tengok ayat kedua. Selain itu, saya juga akan mewujudkan kumpulan belajar dengan meminta pelajar cemerlang menjadi mentor. Itu isi awak. Jangan lupa tambah kata hubung supaya dapat membantu menjadi pembimbing dan sebagai rujukan dalam pembelajaran. Awak kena nyatakanlah kenapa nak kena ada pelajar cemerlang dalam kumpulan study group tu. Kenapa kena mewujudkan mentor? Itulah awak punya huraian. Dapat membantu sebagai pembimbing dan sebagai rujukan dalam pembelajaran. Okey, seterusnya. Saya juga akan membawa sahabat saya bertemu dengan kaunselor. Okey, itu jawapan awak. Sebab apa? Untuk memastikan tekanan yang dihadapi dapat diatasi agar fokus pelajaran tidak terganggu. Dia guna dua kata hubung. Tak ada masalah pun. Yang penting ada kata hubung dan awak boleh menjelaskan apa yang awak nak buat. So kat sini ada siapa ataupun subjek. Siapa ni? Saya lah. Buat apa? Okey. Buat apa? Membawa sahabat saya mengulang kaji pembelajaran bersama-sama. Tu buat apa? Mengapa perlu ulang kaji? Agar segala maklumat pembelajaran yang dipelajari dapat diingati dan diaplikasikan. Dapat 4 ataupun 3 markah. Ini nombor 4, ini soalan nombor 4 jadi 4 markah. Boleh faham anak-anak pelajar sekalian? Ada soalan? Ada. Setakat ni faham je. Okey. Jadi kita buat rumusan seperti sepintas lalu. Nombor 1, satu Roman, tukar perkataan kepada sinonim. Okey, jangan buat huraian. Okey. Nombor 2 Roman, jawapan dalam petikan. Hati-hati bila soalan tu nak persamaan, perbezaan berdasarkan semua bahan. Okey. Dan hati-hati juga kepada soalan petikan sastera. Jangan ambil jawapan awak cedok daripada puisi ataupun dialog, awak ambil salin bulat-bulat. Jangan Kalau boleh tukar kepada bentuk ayat penyata,
Tolong fokus, tolong beri perhatian kepada soalan petikan sastra. Sebab ramai pelajar dia ambil sebiji. Dan dia cakap berdasarkan bahan 2, dia ambil bahan 2 yang sajak tu dia salin kepada jawapan yang salah. Itu salah. Okey. Nombor 3, kebat. Kebat ini adalah kebat yang biasanya nak menyelesaikan masalah. Nombor 3 ni. Ayat awak kena lengkap guna teknik SBAM yang saya bagi tu. Siapa, buat apa, mengapa. Okey. Tidak dinafikan 3 dengan 4 Roman ni adalah kebat yang sama. Soalan kebat kalau ikutkan hampir sama tapi dia berbeza. 4 kebat tu utamanya awak kena tengok awak berfungsi sebagai apa. Apakah watak awak dalam soalan tersebut? Apakah masalah ataupun tema pada soalan tersebut? Apa yang dia nak, seperti mana yang awak nampak, lihat depan mata awak ni sebagai pembimbing rakan sebaya. Okey, kalau awak dah tahu peranan awak, watak awak pada soalan tersebut, awak kena tahu bidang kuasa awak. Okey, bidang kuasa awak, contoh pelajar sekolah. Apa peranan, apa bidang kuasa pelajar sekolah? Macam pengawas lah. Pengawas tak boleh tangkap penjenayah. Sebab itu tugas polis. Memanglah awak ada kuasa, tapi kuasa awak terhad di sekolah, di dalam sekolah. Dan bidang kuasa awak tu hanya membantu guru sahaja. Membantu guru saja untuk mengatasi disiplin sekolah. Awak sekiranya awak pengawas sekolah, awak tak ada kuasa untuk merotan kawan awak ataupun pelajar yang lain sekiranya dia ponting sekolah. Pengawas hanya boleh menasihat dan kalau teruk sangat boleh report, lapor kepada guru. Tengok itu bidang kuasa yang perlu awak tahu. Ketua kelas apa, anak apa dan sebagainya. Okey. Okey, last kali singkat. Okey, kalau singkat minta disambung, kalau panjang minta dikerat. Kalau koyak minta ditampal, kalau kurang minta ditokok. Apa maksudnya tu? Maksudnya kalau ada apa-apa kita jumpa lagi lah. Okey, kalau singkat minta disambung, kalau panjang minta dikerat, kalau koyak minta ditampal, kalau kurang minta ditokok. Ditokok ditambah lah. Okey. Okey, anak-anak pelajar sekalian saja, semoga keberkatan Tuhan sentiasa mengiringi kita. Sekian, terima kasih. Ada soalan apa-apa tak nak tanya? Jadi besar harapan cikgu, awak faham selama 1 jam lebih kurang 45 minit kita bersama, awak faham teknik menjawab soalan pemahaman, soalan umum dan soalan petikan sastra, cara nak menjawab soalan 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman, 4 Roman. Ingat, bahan yang dikeluarkan dalam soalan tu tidak tetap, sama ada dia boleh uji awak 1 bahan sahaja, 2 bahan ataupun 3 bahan. Yang penting setiap soalan tema sama. Cuma medium ataupun bentuk soalan saja berbeza. Terutamanya soalan Komsas. Mungkin tema dia pasal keindahan alam. Bahan 1 tu mungkin sajak. Bahan 2 mungkin cerpen. Bahan 3 mungkin gurindam. Tapi tema dia tetap sama. Cuma bentuk dia saja yang berlainan. Okey, itu saja anak-anak belajar. Nanti video rakaman cikgu akan upload dekat Telegram. Manakah yang tidak bersempatan boleh tengok balik ataupun nak ulang kaji. Borang kehadiran minta tolong isi. Kalau tak jelas boleh mesej cikgu. Nombor cikgu ada cikgu bagi dekat Telegram tu. Ingat cikgu Mas. Kita akan hari tu awak dah belajar dengan cikgu Aidil. Awak dah belajar dengan cikgu Siti Hajar. Hari dengan saya cikgu Mas. Dan esok awak akan belajar peribahasa pula dengan cikgu Mazlan. Kami ada 4 orang yang akan membantu anda bagi memastikan semua anak-anak pelajar mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM nanti, insya-Allah. Okey. Kalau tak ada apa-apa, tak ada soalan Tidak. Tak ada Okey, terima kasih. Syahir dengan Azizan dan yang lain-lain. Kalau tiada apa-apa, kita tamatkan kelas kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dengan umum kitab lah, tapi kifarah dengan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Okey, tak boleh tak buka kamera semua, cikgu nak ambil gambar. Boleh tak buka kamera? Kita bergambar sekejap. Boleh tak kelas? Sekejap je kita ambil gambar. Cepat. Habis awal kita ni. Okey, yang lain cepat.
4 orang je yang berani. Yang lain tidak beranikan diri. Cepat yang lain, cepat sebelum kita tamat. Sekejap je. Ke malu? Malu Okey, kita ambil yang ni lah. 4 orang lah. Okey, 1, 2, 3. Okey, terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi 2 minggu akan datang. Apa-apa, mesti cikgu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dipermudahkan dalam segala urusan. Jumpa lagi semua. Terima kasih cikgu. Ya. Terima kasih cikgu. Salam cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, terima kasih.